Paradigma binari hitam dan putih melagakan di antara A dan B ini adalah sesuatu yang saya elakkan. Kedua-duanya adalah merupakan sesuatu yang constructed, dibina oleh manusia dalam perjalanan sejarah sebagai reaksi kepada cabaran dan kejadian-kejadian yang berlaku daripada semasa ke semasa. Kepentingan untuk membezakan di antara apa yang didakwa dengan apa yang sebenar adalah merupakan concern kita yang multidisciplinary methodology. Kita tidak boleh bergantung hanya kepada sumber-sumber daripada ilmu agama, tetapi berkemungkinan kita perlu memanfaatkan penyelidikan kajian di dalam disiplin ilmu yang lain seperti dalam bidang sejarah dan juga termasuk dari segi bahasa, kerana hal-hal yang diwacanakan tentang isu-isu akidah seperti persoalan di mana Allah, untuk menjawab persoalan yang seperti itu dia ada membabitkan proses semantik yang berlainan di antara bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab, kerana apabila kita bertemu dengan nas di dalam bahasa Arab yang merakamkan bagaimanakah Nabi SAW memberikan respon kepada soalan berkenaan, jika kita menterjemahkan ia kepada bahasa Melayu, ada kemungkinan konotasinya berlainan dan cara akal fikiran menggarap penerangan berbentuk terjemahan itu tidak mencapai apa yang dicapai oleh mereka yang menerima jawapan seperti jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kita hidup di zaman ini, maka bila saya membaca, mengkaji pendapat yang dikemukakan oleh ilmuan-ilmuan silam, lautan ilmu yang begitu luas yang mereka tinggalkan di dalam karya-karya mereka, saya percaya bahawa karya-karya mereka itu sangat bermanfaat kerana ilmu mereka yang begitu tinggi, kedudukan mereka yang begitu dekat dengan sumber asal. Namun saya tidak boleh lupa bahawa mereka hidup di suatu zaman di dalam masa silam, berdepan dengan cabaran-cabaran yang wujud pada masa silam, dan karya-karya itu adalah sebagai khidmat mereka untuk menjawab cabaran-cabaran yang terjadi pada zaman mereka. Tidak masuk akal untuk saya memporak-perandakan kehidupan sekarang ini demi untuk memenangkan tokoh aliran mazhab kelompok yang wujud pada masa silam, sedangkan sirah perjalanan mereka sudah pun dimuktamadkan dengan kematian mereka, dan Allah jualah yang menentukan mana amal soleh yang Allah terima dan manakah kekurangan-kekurangan untuk kita memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan generasi sebelum kita seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10, Allah SWT ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Iaitulah mereka yang datang selepas daripada generasi sebelumnya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu mengimanimu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini perasaan cemburu terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang amat melimpah belas kasihannya dan Tuhan yang maha pengasih. Ini adalah doa yang harus kuat berada di dalam jiwa kita semasa kita membaca kitab-kitab karya-karya ilmuan silam, agar kebaikan yang kita jumpa kita raikan dan kita syukuri, manakala perkara yang kita identify sebagai kesilapan, kesalahan, perkara yang tidak tepat dalam ijtihad, kekurangan, hendaklah kita membalasnya dengan meminta daripada Allah keampunan untuk mereka dan untuk kita, bukannya untuk dimaki hamun dan bukannya untuk dijadikan bahan kita pula bergaduh pada hari ini.